Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3, iaitu Serikadi Islam ingin membentangkan tajuk pengguguran bayi dari perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat serta cara mengatasinya. Seterusnya, kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Nur Adriana binti Ruzwa Zura, Nur Izzah binti Muhammad Syukri, Nur Syafiqah binti Cik Daud, Nur Azra binti Pudiman Razi dan saya Nur Umairah binti Kamaruddin. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk pengguguran bayi dari perspektif Islam, Cina, India dan Barat serta cara mengatasinya. Isu pengguguran bayi menjadi satu masalah yang membimbangkan di Malaysia. Isu ini semakin meningkat kerana pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang semakin tidak terkawal. Kesannya akan berlaku kehamilan di luar nikah dan aktiviti pengguguran bayi semakin meningkat akibat daripada pergaulan bebas dan berakhir dengan perbuatan zina. Kita lihat pada objektif kajian kami. Yang pertama ialah mengkaji konsep pengguguran bayi dari perspektif Islam, Cina, India dan Barat. Yang kedua ialah mengenal pasti faktor dan kesan pengguguran bayi dalam masyarakat pelbagai peradaban di Malaysia. Yang ketiga ialah membincangkan tentang cara-cara mengatasi pengguguran bayi dalam masyarakat pelbagai peradaban di Malaysia. Seterusnya ialah skop kajian kami. Melalui kaji selidik yang kami telah jalankan melalui Google Form, kami dapati terdapat sekumpulan pelajar USIM dan beberapa masyarakat dari beberapa buah negeri, terutamanya di Kelantan, yang menjawab soalan kaji selidik kami. Jumlah keseluruhan responden yang kami catat adalah seramai 73 orang. Kebanyakan responden tersebut berumur 18 hingga 29 tahun. Manakala jantina yang paling banyak mengisi adalah perempuan dengan peratusan 84.9% dan lelaki 15.1%. Seterusnya, bagi lokasi kajian kami memilih Kota Baru Kelantan sebagai tempat kajian kami. Metodologi kajian merupakan kaedah atau cara yang digunakan untuk mencapai objektif kajian. Kami menggunakan borang soalan selidik sebagai salah satu cara di mana borang soalan selidik ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A yang memerlukan maklumat diri responden seperti nama, jantina dan sebagainya. Bahagian B pula adalah beberapa soalan yang menjawab persoalan kajian kami. Selain itu, kami juga melayari beberapa laman sesawang internet untuk mencari dan mendapatkan maklumat tambahan bagi melengkapkan kajian. Seterusnya, kajian literatur. Kajian literatur adalah maklumat yang diperolehi daripada penyelidikan lepas. Kajian literatur kami adalah mengenai definisi pengguguran, perbezaan perspektif mengenai pengguguran dan statistik pengguguran di Malaysia. Pengguguran bermaksud penyingkiran atau pengeluaran embrio atau janin dari rahim ibu, lalu mengakibatkan kematian embrio atau janin tersebut. Ini adalah apabila wujudnya satu bentuk perbuatan atau dengan perantaraan peralatan atau dengan cara bagaimana sekalipun dengan tujuan mengeluarkan janin daripada tempat asalnya secara sengaja dengan niat untuk mematikannya. Perbezaan perspektif mengenai pengguguran. Di dunia antarabangsa sendiri, terdapat dua kumpulan utama yang mempunyai kefahaman berbeza mengenai pengguguran, iaitu pro-life yang menentang pengguguran. Mereka berpendapat bahawa janin mempunyai hak untuk hidup dan tidak boleh dirampas oleh sesiapa pun termasuk ibu yang mengandungnya. Dan satu lagi kumpulan iaitu pro-choice yang memberi pilihan. Dari sudut agama seperti agama Islam, pengguguran adalah salah dan haram kerana ini boleh memudaratkan wanita. Pengguguran bayi dalam perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, terdapat beberapa hukum yang membolehkan pengguguran bayi dilakukan. Pertama, apabila kandungan tersebut mengalami kecacatan dan boleh menyebabkan nyawa ibu terancam, maka hukumnya harus menggugurkan dengan syarat mendapat kebenaran daripada pihak pakar. Kedua, apabila kandungan berusia 120 hari ke atas serta tiada kecacatan yang berlaku pada bayi tersebut, maka hukumnya adalah haram menggugurkan kandungan tersebut. Natijahnya, pengguguran bayi dalam Islam dibenarkan jika dapat membahayakan nyawa ibu ataupun berlaku kecacatan pada kandungan. Pengguguran bayi dari perspektif Cina. Cina mengamalkan dasar satu anak dalam setiap satu keluarga pada tahun 1947.
Keadaan ini berlaku kerana mereka perlu mengurangkan populasi penduduk di negara mereka. Wanita yang mengandung luar nikah boleh menggugurkan kandungan mereka sama ada kemahuan diri sendiri atau permintaan dari keluarga. Anak tidak sah taraf tidak akan didaftarkan di Jabatan Pendaftaran sehingga ibu bapa anak tersebut membayar denda. Kesannya, apabila setiap keluarga mengamalkan dasar satu anak, populasi penduduk semakin berkurang. Keadaan ini juga membimbangkan pihak kerajaan kerana kebanyakan pekerja sudah berumur dan kualiti kerja semakin berkurang. Pengangguran bayi dari perspektif India dan Barat. India dan Barat. Dari perspektif India, pengangguran bayi perempuan di India telah diharamkan daripada tahun 1994, tetapi yang masih diamalkan di banyak tempat di negara ini. Hal ini adalah kerana mereka menganggap anak lelaki sebagai pencari nafkah, manakala anak perempuan sebagai beban sahaja. Malah, wanita di sana, mereka mengamalkan minuman herba dan tumbuhan yang tajam untuk menggugurkan bayi dalam kandungan mereka. Seterusnya, bagi masyarakat beragama Hindu, pengangguran mereka menganggap sebagai satu kejahatan yang sangat kejam dan berdosa. Dalam masa yang sama, mereka juga mengamalkan pengguguran ini secara leluasa dan luas. Masyarakat yang beragama Muslim, mereka juga menganggap pengguguran sebagai satu perbuatan yang berdosa. Walaupun demikian, pengguguran adalah perkara biasa dalam komuniti Sikh di India. Bahkan, mereka juga turut bimbang kerana terlalu banyak bayi perempuan digugurkan. Nak tahu kenapa? Nanti tanya. Dari perspektif Barat pula, dalam Undang-Undang Rumah Inggeris membenarkan pengguguran bayi. Tetapi syaratnya boleh dilakukan sebelum tahap yang diistilahkan sebagai quickening yang biasanya berlaku pada minggu ke-20 sehingga minggu ke-24. Tempoh mengandung. Sebenarnya Republik Ireland juga membenarkan pengguguran dilakukan jika melibatkan risiko kematian kepada ibu yang mengandung dan juga risiko membunuh diri. Faktor-faktor berlakunya pengguguran. Faktor pertama yang banyak mempengaruhi pengguguran adalah hamil luar nikah. Contohnya, bagi mereka yang terlanjur lalu disahkan hamil yang dalam kebuntuan atau desakan daripada ibu bapa yang memaksa mereka untuk menggugurkan kandungan pada peringkat awal lagi untuk mengelakkan dari menanggung malu. Yang kedua adalah kecacatan bayi yang dikandung. Sebagai contoh, keadaan fizikal dan mental bayi boleh dikesan semasa bayi di dalam kandungan lagi. Salah satu kecacatan yang sering dikesan awal adalah seperti sindrom Down. Seterusnya, faktor kesihatan juga boleh menyebabkan risiko pengguguran. Ibu mengandung yang mempunyai masalah kesihatan seperti AIDS, thalassemia dan penyakit kronik yang lain disarankan untuk menggugurkan kandungan. Ini kerana boleh membahayakan nyawa ibu atau membahayakan nyawa anak di dalam kandungan. Yang terakhir adalah faktor kegagalan perancangan keluarga bagi pasangan suami isteri yang belum bersedia untuk menerima anak. Contohnya bagi mereka yang mempunyai masalah tekanan kehidupan seperti kemiskinan. Seterusnya ialah kesan-kesan pengguguran bayi. Kesan yang pertama ialah mengalami pangkal rahim terkoyak atau tertembus rahim. Hal ini terjadi apabila si pelaku melakukan pengguguran secara paksaan. Yang kedua ialah mengalami kemandulan, di mana si pelaku tidak boleh mengandung lagi. Ini mungkin terjadi disebabkan oleh kerosakan tempat pembiakan setelah pengguguran dilakukan. Yang ketiga ialah mengalami tekanan perasaan dan kemurungan. Situasi ini menyebabkan si pelaku lebih senang bersendirian dan menangisi nasib yang menimpa dirinya. Kesan yang keempat ialah mengalami pendarahan yang teruk. Perkara ini berlaku apabila si pelaku melakukan pengguguran dengan pihak yang tidak bertauliah ataupun melakukan pengguguran dengan cara tradisional. Yang kelima ialah kehilangan nyawa. Hal ini disebabkan oleh komplikasi bius yang diambil oleh si pelaku menyebabkan pendarahan yang teruk atau jangkitan yang tidak terkawal menjadi punca si pelaku kehilangan nyawa. Seterusnya adalah cara-cara mengatasi masalah pengguguran bayi di Malaysia.
Yang pertama adalah dengan memberikan khidmat nasihat dan juga kaunseling. Sebagai contoh, platform RRAAM iaitu Hak Kesihatan Wanita berfungsi sebagai ruang untuk berkongsi pemikiran berkaitan hak kesihatan. Ia juga berusaha dalam menyebarkan kesedaran tentang pengguguran bayi dari segi kesan ataupun kaedah penyelesaian. Hal ini dapat membendung masalah pengguguran bayi secara sengaja juga. Yang kedua, memberikan pendidikan awal tentang agama. Mak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari debungnya. Ibu bapa berperanan penting dalam menjelaskan hukum-hukum, menuntut aurat, menjaga akhlak dengan baik dan larangan serta suruhan dalam agama kepada anak-anak sejak kecil lagi supaya mereka dapat menjadi insan yang bermoral dan beretika pada masa akan datang. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang. Bagi kesalahan menggugurkan kandungan secara sengaja, perlulah dikenakan hukuman penjara ataupun denda berbentuk wang ringgit sebagai bentuk pengajaran kepada individu tersebut. Bagi kesalahan menggugurkan kandungan atas sebab tertentu seperti pendarahan ataupun kecacatan, para ulama telah mengharuskan pengukuran ini. Dan yang terakhir adalah elakkan pengambilan pil ataupun sebarang alat pengguguran bayi. Ia adalah perbuatan yang dilarang kerana membahayakan nyawa sama ada ibu ataupun anak yang berada dalam kandungan serta boleh merisikokan kesihatan kedua-dua belah pihak. Sekali, saya akan menyatakan 3 kesimpulan dalam pembentangan kami. Yang pertama, pengguguran bayi dari perspektif Islam, Cina, India dan Barat ini merupakan isu pengguguran yang memerlukan perbincangan, pendekatan dan tindakan yang berasaskan penyelidikan saintifik dan sosial. Jadi, haruslah kita menjaga bayi kita seperti mana kita menjaga nyawa kita sendiri. Kesimpulan yang kedua, terdapat banyak faktor dan kesan yang buruk yang boleh menjerumuskan seseorang kepada gejala pengguguran ini. Jadi, sebaik kita sebagai anggota masyarakat, kita seharusnya peka dengan isu pengguguran ini dan berusaha meningkatkan kesedaran terhadap diri kita sendiri dan dalam kalangan masyarakat setempat. Kesimpulan yang ketiga, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh mengurangkan masalah pengguguran bayi ini agar kita dapat membuktikan bahawa Malaysia sebuah negara yang memelihara kehormatan, maruah negara dan beretika dalam diri seseorang.